kamu ke dalam perahu aku. Faqala, maka dia berkata, dakhaltu li usiba qulub ashabik. Aku masuk ke dalam kapal kamu wahai Nuh disebabkan oleh kerana cita-cita, oleh kerana kemahuan-kemahuan daripada hati-hati para sahabat dan rakan-rakan kamu sekalian. Fatakunu qulubuhum ma'i, maka adalah disebabkan oleh hati mereka itu bersama aku, walaupun badannya bersama kamu wahai Nuh. Badannya bersama kamu tetapi hatinya bersama aku, kata iblis la'natullah. Faqala Nuh, jadi pada ketika itu Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam perasan bahawa orang tua itu sebenarnya adalah iblis la'natullahi alaih, yang mengikut kepada kehendak hati-hati para pengikut Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh pun berkata kepada iblis itu, ukhruj ya aduwallah, keluarlah kamu daripada sampan aku wahai musuh Allah Subhanahu wa taala, fa innaka rajim, maka sesungguhnya kamu akan direjam oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Faqala iblis, maka iblis pun berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, khamsun ahlaka bihinnan nas, dan sebenarnya manusia ini akan dimusnahkan dengan 5 perkara wahai Nuh. Dan aku hanya ingin menerangkan kepada kamu wahai Nuh 3 perkara sahaja yang memusnahkan manusia pada waktu ini. Lawala ahdusuka bi isnain, dan aku tidak akan menyebutkan 2 perkara. Maka di saat itu fa'auhallahu ila Nuh, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh bahawasanya apa yang dijanjikan oleh iblis untuk menceritakan 3 perkara yang akan membinasakan manusia itu sebenarnya tidak perlu kepada Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memaksa iblis menceritakan 2 perkara yang akan membinasakan manusia. Maka iblis pun berkata bahawasanya 2 perkara ini, iaitu hasad dan tamakkan kepada dunia, itu tidak pernah sama sekali mendukacitakan ataupun mendustakan ataupun menggagalkan rancangan iblis alaihissalam. Maka iblis pun menyebutkanlah di antara 2 perkara yang sama sekali tidak pernah menyalahi usaha-usaha yang dilakukan oleh iblis. Maknanya kalau iblis berjaya masuk melalui 2 pintu ini, maka pasti dia akan berjaya melaksanakan tugas dan peranannya sebagai sebagai hamba Allah yang menggoda dan menghancurkan kehidupan manusia di atas keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis pun menyatakan 2 perkara itu. Yang pertama ialah al-hasad. Al-hasad, perasaan hasad dan dengki. Kerana dengan hasad inilah aku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata iblis. Apabila seseorang manusia itu memiliki sifat-sifat hasad, pasti dia akan dilaknat seperti mana Allah melaknat aku. Kerana iblis merasa hasad dengan kejadian Adam. Allah Subhanahu wa taala apabila menciptakan Adam alaihissalam, Allah memerintahkan agar iblis sujud kepada Adam. Tetapi oleh kerana ada perasaan hasad di dalam hati iblis, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kata iblis, aku berusaha bersungguh-sungguh untuk masuk di dalam pintu ini untuk menyuburkan sifat hasad itu di kalangan manusia. Maka manusia bila memiliki sifat hasad, pasti dia akan dilaknat seperti mana Allah melaknat aku, kata iblis. Dan yang kedua, waja'altu syaitanan rajima, dan disebabkan dengan sifat hasad itulah aku dilaknat oleh Allah dan aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syaitan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan direjam oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Dan yang keduanya ialah dengan haras, sifat dan cita-cita yang inginkan kepada sesuatu tanpa ada batas dan hukum. Pelanggaran kepada batas dan hukum. Kerana setengah manusia itu apabila dia menginginkan sesuatu, dia melupakan batas-batas dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi Adam dan Hawa ketika dia berada di syurga, Allah telah membatasi hukum-hukum dan peraturan kepadanya agar tidak menghampiri pohon yang dinamakan pohon khuldi. Oleh kerana keinginan yang tanpa ada batas di sisi Hawa setelah iblis menggodanya, maka dia tercebur dan terjerumus ke lembah di mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata iblis, maka sebab itu dengan sebab adanya sifat haras dan tamakkan tanpa mengikut peraturan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi aku menjerumuskan manusia itu ke lembah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian,
menyebabkan manusia yang pertama Adam dan Hawa terkeluar daripada syurga disebabkan oleh pohon yang demikian. Oleh yang demikian, kita sebagai manusia harus mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku, dan sebenarnya tugas yang dilakukan oleh iblis laknatullah itu tidak hanya terbatas kepada Adam dan Hawa, tetapi dia menyuburkan hasad dan tamak kepada dunia ini kepada seluruh umat manusia sampai hari akhirat, sampai kiamat. Maka pada waktu itu akan terpisahlah manusia yang beriman kepada Allah dan mengikut kepada kehendak dan jejak langkah iblis dan syaitan. Oleh yang demikian, berhati-hatilah kita sebagai manusia setelah kita dibekalkan oleh Al-Quran, Al-Hadis, asar para sahabat yang menceritakan tentang musuh utama kita selain daripada musuh-musuh yang nyata di atas muka bumi ini. Kita harus berwaspada dengan musuh-musuh yang tidak dapat kita lihat, yang berada di alam ghaib, tetapi mampu saja untuk menyesatkan kita dan akhirnya menjerumuskan kita di lembah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.